Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya yang begitu luas kepada kita, dan juga Allah menghindarkan kita semua daripada mara bahaya, malapetaka, penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Maka dapatlah sama-sama kita menjalani kehidupan kita seharian dan beribadah dalam keadaan yang sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suasana pada hari ini masih lagi kita dibelenggu dengan suasana pandemik COVID-19 yang rata-rata kita lihat hari demi hari kes makin meningkat. Oleh demikian, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian supaya sama-samalah kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, agar dengan penjagaan SOP, dengan penjagaan yang sempurna SOP itu, dan kita amalkannya, insya-Allah kita dihindari daripada wabak ini. Baik tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana pandemik COVID-19 makin meningkat, maka tidak dibenarkan kepada kita untuk melakukan ataupun untuk mengadakan kelas secara terbuka. Dibenarkan kepada kita untuk meneruskan kelas pengajian kita secara alam maya, secara video live. Moga-moga video live pada petang ini akan beri manfaat kepada para jemaah sekalian. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Halal dan Haram dalam Islam, yakni halal dan haram dalam kehidupan orang Islam. Tajuk topiknya iaitu darurah untuk berubat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dimaksudkan darurat itu? Darurat ialah sesuatu keadaan di mana seseorang itu berhadapan dengan situasi yang melibatkan keselamatan hidup atau harta bendanya. Yakni keadaan yang berlaku kepada seseorang yang mana keadaan itu melibatkan keselamatan nyawanya ataupun keselamatan harta bendanya. Dr. Wabah Az-Zuhaili menerangkan secara terperinci berkenaan dengan darurat ini, iaitu datangnya keadaan bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dirinya khawatir terjadi kerosakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota badan, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika ini, yakni ketika darurah itu, boleh atau tidak harus mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaan guna bagi menghindari kemudaratan yang diperkira dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan syarak. Jadi huraian yang disebutkan oleh Dr. Wabah Az-Zuhaili berkenaan dengan darurat ini agak panjang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahamlah kita bahawa darurat itu
adalah suatu keadaan situasi yang melibatkan seseorang itu terancam nyawanya atau harta bendanya atau kehormatan akalnya atau anggota badannya. Jadi sama ada boleh kerjakan yang diharamkan atau tidak harus mengerjakannya. Maka di sini insya-Allah sama-samalah kita memahami berkenaan dengan darurat untuk berubat ini daripada pandangan-pandangan ulama yang telah disebutkan dalam kitab Halal dan Haram dalam Islam ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sakit kepada seseorang, dan Allah juga yang menyembuhkannya, dan Allah juga yang mendatangkan ubat sebagai penyembuh kepada penyakit tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa'un fa iza usiba dawa'ud da'i bara'a bi iznillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Maksudnya, setiap penyakit ada ubatnya. Apabila ubat tersebut sesuai dengan penyakit, yakni serasi, maka ia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fahamlah kita bahawa tuan-tuan, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahawa setiap penyakit itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka ada ubatnya. Dan sekiranya ubat itu serasi, maka ia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kena pegang tuan-tuan, tauhid kita, akidah kita, mestilah kita berpegang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan, maka datanglah ubat yang baik sekalipun, maka dia tidak akan baik, maka dia tidak akan sembuh penyakit itu kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, juga beriman dengan rukun-rukun iman yang lain, mestilah meletakkan tauhid kita dalam bab penyembuh kepada sakit ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun ubat yang darurat, umpamanya seseorang itu bergantung kepada kesihatannya. Seseorang itu dia sakit dan dia bergantung kepada ubat untuk menyembuhkan kesihatannya, yakni dengan memakan sesuatu dari benda-benda yang diharamkan. Maka dalam perkara ini para ulama telah berbeza pandangan. Ulama berbeza pendapat berkenaan dengan seseorang yang sakit dan dia berubat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Adakah dibolehkan ataupun tidak? Dalam hal ini, ulama berbeza pendapat, berbeza pandangan. Seperti mana disebutkan oleh Ibn Al-Arabi, berkata, apabila seseorang perlu berubat dengan menggunakan bangkai, kita tahu bahawa bangkai ini ialah sesuatu perkara yang diharamkan untuk kita memakannya. Bangkai ini ialah bangkai binatang yang halal, yang tidak disembelih, binatang yang mati, sama ada matinya dengan disebabkan oleh manusia ataupun mati dengan cara mereka bertanduk ataupun berlawan antara satu sama lain, ataupun mati jatuh daripada tempat tinggi. Maka caranya sama ada dengan menggunakan zat bangkai itu sendiri atau bangkai yang telah dibakar. Maknanya binatang bangkai yang digunakan untuk berubat itu sama ada dia menggunakan sebahagian daripada anggota bangkai tersebut ataupun daging bangkai itu,
ataupun bangkai yang telah dibakar. Jika dengan dibakar menyebabkan bangkai itu berubah rupa, maka Ibnu Habib berkata harus berubat dengannya dan dibawa sembahyang. Ini pandangan Ibnu Habib, ya, pandangan Ibnu Habib yang disebut oleh Ibnu Al-Arabi. Dia kata apa? Dia kata harus berubat dengannya dan dibawa sembahyang. Kita lihat lagi pandangan ulama lain. Ibnu Al-Majishun pula mengemukakan sebab kelonggaran ini dengan alasan pembakaran itu adalah suatu bentuk penyucian. Jadi yang menyokong pandangan ini ialah Ibnu Al-Majishun, ya. Dia kata sebab longgar dibolehkan menggunakan bahagian bangkai yang dibakar ini kerana alasannya ialah pembakaran boleh mengubah sifat najis. Dia kata pembakaran itu adalah satu penyucian yang boleh mengubah sifat najis. Dalam kitab Al-Utbiyah menyebutkan riwayat Imam Malik tentang martak, yakni sejenis ubat yang diperbuat daripada tulang bangkai. Beliau menyebutkan apabila ubat itu diletakkan di tempat luka, maka ianya tidak boleh dibawa sembahyang melainkan setelah dibasuh. Imam Malik kata walaupun kita guna sejenis martak, sejenis ubat yang diperbuat daripada tulang bangkai, maka kiranya diletakkan di tempat yang sakit itu tidak dibenarkan dibawa sembahyang kecuali setelah dibasuh. Jika bangkai yang digunakan untuk perubatan itu adalah bangkai asal itu sendiri, maka dalam hal ini Ibnu Syahnun berkata ianya tidak boleh dibuat berubat dalam apa keadaan sekalipun. Begitu juga dengan babi. Jadi pandangan Ibnu Syahnun, dia kata dalam apa keadaan sekalipun, sama ada bangkai itu dibakar ataupun tidak dibakar, diletakkan di tempat sakit, maka tidak dibenarkan sama sekali. Begitu juga dengan babi. Bagi penulis yakni Yusuf Al-Qaradawi, dia kata mana-mana bahagian bangkai itu tidak boleh dibuat berubat. Mana-mana bahagian bangkai, sama ada kaki ke, daging ke, tulang ke, belulang ke, tanduk ke dan sebagainya, tidak dibolehkan dibuat berubat. Hal ini disebabkan dia kata masih ada ubat lain yang halal sebagai gantinya. Kerana ada lagi ubat-ubat lain yang halal yang boleh diambil sebagai ubat, sebagai ganti kepada berubat dengan bangkai binatang tersebut. Tambahan pula keharusan memakannya ketika kelaparan jika tidak terdapat ganti yang halal. Dia kaitkan, dia lihat, dia kata harus memakan bangkai itu dalam keadaan darurah, kelaparan ataupun kebuluran, yakni sekiranya tidak terdapat ganti yang halal. Jika dibakar sekalipun, dia kata jika dibakar sekalipun ianya masih tetap najis, kerana najis itu tidak suci melainkan dengan air yang dijadikan oleh syarak sebagai pencuci segala ain yang najis. Jadi pandangan Yusuf Qaradawi ini lagi jelas kepada kita yang menyatakan tidak dibenarkan menggunakan berubat dengan perkara yang najis tadi. Walaupun ia dibakar, kerana pembakaran itu tidak menghilangkan ain najis tersebut. Imam Muslim meriwayatkan bahawa Nabi SAW ditanya tentang arak. Nabi pernah ditanya oleh seseorang berkenaan dengan arak. Adakah ianya harus dibuat ubat? Baginda SAW bersabda dalam hadisnya, ianya bukannya ubat tetapi penyakit. Nabi kata arak itu bukanlah ubat tetapi sebenarnya ia adalah
penyakit. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pandangan-pandangan ulama, beberapa pandangan yang menyatakan bolehkah dibuat berubat dengan perkara najis tersebut sekiranya dalam keadaan darurah. Jadi kita lihat jelas kepada kita bahawa kalau kita nak ambil pandangan yang mana, tapi pandangan yang sahih adalah kita lihat pandangan Yusuf Al-Qardawi. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka ini ulama tadi, pandangan-pandangan ulama tadi yang tidak menganggap bahawa perubatan itu sebagai satu darurah yang memaksa. Berubat ini bukanlah, dia kata, suatu darurah yang memaksa. Maksudnya boleh ditangguhkan. Boleh ditangguhkan pada masa yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili tadi, dia kata ketika ini boleh atau tidak harus mengerjakan yang diharamkan. Jadi kalau dalam suasana keadaan yang tak boleh tangguh lagi, kalau tak berubat, dia akan mati. Maka pada ketika itu hukumnya diharuskan. Jadi kalaulah boleh ditangguhkan, maka berubat dengan sesuatu yang haram itu tidak dianggap sebagai darurat. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Allah lam yaj'al shifaakum fima harrama alaikum." Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan kamu dari penyakit pada apa yang diharamkannya atas kamu. Maksudnya kalau kita berubat dengan benda yang diharamkan itu bukanlah sebagai ubat. Bahkan dia adalah suatu perkara yang diharamkan ke atas kita. Ada juga pendapat lain yang menganggapkan bahawa perubatan dengan yang diharamkan itu sebagai sesuatu yang darurat. Ada ulama lain, ulama yang berpendapat bahawa berubat dengan sesuatu yang diharamkan itu sebagai suatu darurah, dengan menganggap ubat itu sama seperti makanan juga, kerana keduanya tetap diperlukan oleh kehidupan pada asasnya. Jadi kita lihatlah penyakit yang macam mana yang boleh berubat dengan benda yang diharamkan itu. Kalau dah tidak ada ubat lain lagi, tidak ada ubat lain dan dibenarkan oleh doktor yang berautoriti, yang mempunyai akidah yang mantap, pengamalan Islamnya, maka dibenarkan. Dengan syarat dibenarkan oleh doktor yang merawat itu. Oleh yang demikian, golongan ini telah mengambil hujah, dia mengambil hujah yang mana berlaku kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu telah menggunakan kain sutera dalam perubatan penyakit gatal yang ada pada badannya. Jadi ulama ini dia kiaskan kebenaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair dalam memakai kain sutera. Sebenarnya kain sutera ini diharamkan ke atas seorang lelaki untuk memakainya. Namun dalam hal keadaan darurat dibenarkan dia pakai kain sutera untuk menghindarkan penyakit gatal yang ada pada badannya. Dalam kitab ini menyebutkan bahawa dia kata, tuan kitab ini sebutkan
Abdul Rahman bin Auf dan Zubair bin Awam ini, dia minta kebenaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sendiri pernah melarang kaum lelaki dari memakai sutera serta melarang sesiapa yang memakai pakaian sutera itu. Jadi dalam suasana aman, dalam suasana sihat walafiat, tidak dibenarkan kepada orang lelaki memakai pakaian sutera. Tetapi dalam keadaan darurah, diberi keizinan kepada Abdul Rahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awam. Jadi ulama ni dia telah mengkiaskan kebenaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu, dia kiaskan berkenaan dengan berubat dengan benda yang diharamkan itu. Okey, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin pendapat yang seumpama ini adalah lebih dekat dengan jiwa agama Islam yang bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia dalam segala liku perundangannya. Maknanya agama Islam itu bukanlah suatu agama yang membebankan pengikutnya. Ada jalan alternatif yang diberikan, rukhsah, keringanan dalam mengguna pakai kaedah perubatan yang merangkumi perkara yang diharamkan, mestilah disyaratkan dengan syarat yang tertentu. Jadi jalan penyelesaiannya ada, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, syaratnya hendaklah ada suatu bahaya yang hakiki. Maknanya seseorang yang menghidapi penyakit tadi, dia sakit yang benar-benar sakit, iaitu yang benar-benar sakit yang dihadapi oleh seseorang itu. Sekiranya dia tidak menggunakan ubat yang haram itu, maka dia akan mati. Jadi terdapat penyakit yang mengancam kehidupan manusia, yang mengancam nyawanya. Jika dia tidak berubat, dia akan mati. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, hendaklah tidak ada ubat selainnya dari yang halal. Ubat yang halal dah tak ada dah. Tidak diperolehi. Bukan tidak diperolehi, maksudnya tidak ada. Tidak terdapat satu ubat yang boleh menyembuhkan. Seperti mana yang kita lihat sekarang ini, vaksin. Vaksin yang disuruh ambil oleh kerajaan, oleh individu untuk menghindarkan diri kita daripada dijangkiti wabak COVID-19. Maka setakat ini tidak ada ubat lagi yang boleh menyembuhkan daripada virus tersebut. Maka dalam hal ini syaratnya tidak ada ubat selainnya dari yang halal. Ubat yang halal tak ada, misal kata, yang boleh mengambil tempatnya atau yang boleh menggantikannya. Tidak ada ubat yang boleh menggantikan yang haram tadi. Maka pada ketika itu dibenarkan. Yang ketiga syaratnya, iaitu hendaklah yang memberitahunya itu ialah seorang doktor Muslim yang boleh dipercayai dalam pengalamannya, yakni pakar dalam agamanya sekaligus. Maknanya seorang doktor yang mempunyai tauhid, beriman kepada Allah SWT, dan seorang yang pakar dalam perubatan, dalam penyakit tersebut. Adanya suatu pernyataan, maksudnya adanya suatu pernyataan dari seorang doktor Muslim yang dapat dipercayai. Maknanya doktor ni beriman, kemudian agamanya mantap. Kalaulah dia kata boleh ambil ubat yang diharamkan itu, maka kita ambil lah. Kita sebagai pengguna, maka tidak jadi masalah kepada kita. Dalam suasana darurat, untuk menyelamatkan nyawa kita, untuk menyelamatkan tubuh badan kita, untuk menyelamatkan akal kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kami, kata tuan kitab ini, mengatakan dari apa yang kami ketahui dari logik amali yang sudah biasa dan dari penjelasan doktor pakar yang dipercayai. Maknanya dia secara logiknya yang diamalkan mestilah dapat penjelasan dari seorang doktor pakar yang dipercayai, yang beriman.
Sesungguhnya darurat dalam bidang kedoktoran dapat memastikan sesuatu makanan daripada benda-benda yang diharamkan itu sebagai penawar atau ubat. Mana doktor saja yang boleh memberi penjelasan berkenaan dengan sesuatu perkara itu sebagai penawar atau ubatnya. Namun begitu, Tuan kita ni sebutkan juga, prinsip tersebut sebagai perhatian kepada orang Muslim yang sememangnya tidak ada ubat yang dapat menyembuhkan lagi sesuatu tempat kecuali dari apa yang diharamkan itu saja. Maksudnya, ya, tidak ada ubat lain lagi dah yang boleh menyembuhkan kepada selain daripada perkara yang diharamkan itu. Maka dalam hal berubat ini dibolehkan, ya. Selagi mana tidak ada ubat yang dihalalkan, tidak jumpa lagi ubat yang dihalalkan, maka mengikut tuan kitab ini dibenarkan. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebersikit berkenaan dengan dalam suasana darurat untuk berubat. Tetapi janganlah kita mengambil mudah. Janganlah kita mengambil mudah, maknanya kita kata dah tak ada benda yang haram, kita tidak ada benda yang halal, kita tidak cuba berusaha mencari, kita tidak cuba tanya pandangan doktor pakar dan sebagainya, kita ambil terus. Maka ini menjadi kesalahan kepada kita. Syaratnya dibolehkan berubat dengan benda yang haram ini, saya ulangi balik, yang pertamanya, terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berubat. Kalau tak berubat, seseorang itu akan mati disebabkan penyakit yang dihadapinya. Yang kedua, tidak ada ubat lain lagi dah yang halal sebagai ganti ubat yang haram itu. Tidak ada lagi dah ubat yang halal sebagai ganti kepada yang haram itu. Maka dibenarkan. Yang ketiga, mestilah dapat keizinan, dapat penjelasan, dapat penerangan daripada seorang doktor yang berautoriti, yang memahami, seorang doktor pakar dalam bidang perubatan berkenaan dengan penggunaan ubat-ubatan tersebut. Sama ada perkara yang haram tadi dia jadi penawar atau sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekian sekadar itulah sebagai penerangan yang dapat kita fahami daripada kitab halal dan haram dalam bab berkenaan dengan darurat untuk berubat. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap penyakit itu ada ubatnya, ada jalan penyelesaiannya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi jelas kepada kita, setiap penyakit ada ubatnya, tinggal lagi kita tak jumpa penawar tersebut. Perlu kepada pengkajian, perlu kepada kajian-kajian yang dilakukan oleh pakar-pakar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan kepada kita dan memberi jalan penyelesaian yang baik kepada kita dalam kita mencari yang halal ini, dalam untuk kita berubat penyakit yang dihadapi oleh kita semua. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kejari saya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam sesi yang lain, iaitu tidak dikira darurat bagi individu selagi mana ada masyarakat yang dapat menolak daruratnya. InsyaAllah pada masa yang akan datang kita akan bincang tajuk ini. Sekian selagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.